Hai guys, kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. 3 episod lalu saya demam, saya sakit, suara saya lain sikit. Hari ini saya okey sikit tapi mungkin suara saya tidak macam hari-hari biasa. Tapi itu tidak menghalang kita untuk berkongsi sebuah lagi topik menarik di Kupi-Kupi Go pada hari ini. Ini adalah sebuah topik kegemaran ramai, pasal teori konspirasi. Dan saya kalau sampaikan pasal teori konspirasi ini, saya mau goes semua faham yang teori konspirasi tidak semestinya betul, tapi kita tidak perlu percaya untuk kita tahu. Dan pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Daripada teori konspirasi Titanic, kononnya ada 3 orang jutawan di Titanic dibunuh oleh JP Morgan disebabkan 3 orang jutawan ni menentang penubuhan Federal Reserve ataupun Bank Dunia. Dan juga konspirasi ada kumpulan yang kononnya telah menemui Kraken di tengah-tengah lautan. Mana mungkin Kraken masih lagi hidup kan? Tapi itulah konspirasi yang akan kita lihat pada hari ini. Tapi sebelum saya meneruskan video hari ini, dengan sukacitanya ingin saya memaklumkan yang video Kupi-Kupi Go hari ini ada penaja. Penaja kita ialah Maxis Home 4G. Saya akan terangkan pasal Maxis Home 4G sekejap lagi. Tapi sebelum tu, kita teruskan dengan perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah 5 teori konspirasi yang menakutkan di lautan. 5. Teknologi rahsia tentera, eco-weapons. Pada tahun 1992 dahulu, seorang saintis dari Rusia yang dikenali sebagai Alexei Volodych Nokayev memperkenalkan satu terma yang dikenali sebagai senjata tektonik ataupun senjata eco. Menurutnya, senjata tektonik ini boleh memanipulasikan tenaga tektonik dari kerak bumi untuk mencipta pergerakan seismik yang kemudian akan menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi ataupun tsunami. Senjata tektonik ini juga boleh memanipulasikan cuaca. Contohnya, senjata ini mempunyai kemampuan untuk mencipta hujan, menyebabkan keadaan panas terik. Ada yang lebih dramatik lagi, kemampuan untuk menurunkan meteor. Ya, contohnya semasa insiden meteor Chelyabinsk pada tahun 2013 di Rusia. Rusia menuduh meteor tersebut adalah senjata rahsia Amerika. Untuk memiliki teknologi seperti ini mungkin tidak asing lagi bagi Amerika Syarikat. Mereka memiliki senjata yang dikenali sebagai HARP, satu alat canggih yang menggunakan frekuensi tinggi untuk memanipulasikan sfera ion di kawasan sekitar. Kalau untuk Rusia pula, mereka ada program yang dikenali sebagai Poseidon untuk menyebabkan gempa bumi di lautan. Berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, itulah yang menjadi asas kepada ahli-ahli teori konspirasi untuk percaya yang ada sesetengah negara yang telah pun mencuba senjata tektonik mereka yang menyebabkan berlakunya bencana alam, meragut ribuan nyawa. Contohnya, para ahli konspirasi percaya senjata ini digunakan pada tahun 2003 di Bam, Iran untuk mencipta gempa bumi menghancurkan bangunan di sana. Pada tahun 2004 pula, senjata ini digunakan untuk mencipta tsunami yang membadai Bandar Aceh dan kawasan di sekitarnya. Begitu juga semasa gempa di Tohoku, Jepun menyebabkan tsunami pada tahun 2011 dahulu. Menurut mereka, kalau senjata ini boleh disempurnakan, sesebuah negara boleh menyerang negara lain tanpa mencetuskan perang sebab tiada siapa yang boleh menyalahkan sesiapa kalau ia berlaku secara semula jadi. Namun begitu, tiada siapa yang dapat mengesahkan perkara ini ataupun wujudnya bukti yang kukuh membuktikan kebenaran senjata eco ataupun senjata tektonik ini. Apa yang pasti, sehingga hari ini ianya kekal sebagai satu teori konspirasi yang menakutkan. 4. Titanic. Sebuah lagi konspirasi teori yang rata-rata kita di sini mungkin sudah tahu. Mungkin untuk kebanyakan orang, konspirasi ini masih lagi menimbulkan tanda tanya. Konspirasi tentang sebuah kapal persiaran mewah yang dikenali sebagai Titanic. Ini adalah sebuah kapal persiaran dengan panjang 300 meter dan tinggi 32 meter. Sekitar tahun 1912 dahulu, ia adalah kapal persiaran terbesar di dunia. Titanic berlepas dari Southampton, England menuju ke New York, Amerika pada 11 April 1912. Pada waktu itu, Titanic dianggar membawa 2,224 orang penumpang. 4 hari di dalam perjalanan pada 15 April 1912, ketika berada di utara Lautan Atlantik, mereka terlanggar satu ketulan ais yang sangat besar menyebabkan bahagian depan
depan kapal pecah, mendedahkan 6 daripada 16 kompartmen kapal, menyebabkan air masuk dengan deras. Di dalam tragedi ini, dianggarkan lebih dari 1,500 orang terkorban, sama ada tenggelam di dasar ataupun disebabkan hipotermia. Di antara 2,224 penumpang ini, ada 3 orang jutawan yang dikenali sebagai Jacob Astor, Isidore Strauss dan Benjamin Guggenheim. Ketiga-tiga mereka ni ada satu persamaan. Mereka menentang penubuhan Federal Reserve, satu pertubuhan kewangan yang akan mengawal duit keluar masuk di Amerika Syarikat, seterusnya mengawal Bank Dunia. Mereka menentang penubuhan ini kerana ia memberikan pelindungan kepada kekayaan golongan elit dengan mengambil kesempatan di atas sistem kewangan golongan bawahan. Dengan itu, konspirasi mencadangkan yang jutawan JP Morgan mengatur satu konspirasi untuk menenggelamkan kapal Titanic supaya ketiga-tiga jutawan yang membantah penubuhan Federal Reserve tadi terbunuh. Apa yang lebih menarik, JP Morgan sepatutnya menaiki kapal Titanic, tetapi dia menarik diri di saat-saat akhir. Dan itulah konspirasi Titanic yang tenggelam di utara lautan Atlantik. 3. Kraken di Google Map. Kraken mana mungkin masih lagi hidup di abad 21 ni kan? Kalau raksasa legenda tu masih hidup pun, di mana dia tinggal? Di dasar lautan? Kepada penggemar filem Pirates of Caribbean, mungkin mereka tahu apa itu Kraken. Tapi kepada mereka yang tidak tahu, Kraken adalah seekor makhluk legenda yang dikatakan hidup pada zaman silam dahulu. Seekor sotong gurita gergasi dengan panjang badan 13 sehingga 15 meter yang hidup di dalam lautan yang sering menyerang kapal-kapal laut. Dia dikatakan hidup di sekitar kepulauan Norway dan juga Greenland. Hari ini dianggap sebagai makhluk legenda dan mitos. Tapi dengan teknologi pemetaan zaman moden ini, ada ahli teori konspirasi yang percaya mereka berjaya mengesan sesuatu yang besar berada di lautan. Gambar yang anda lihat ini ialah gambar dari Google Earth di koordinat hemisfera selatan 63.149083 dan 60.95900. Sebuah kawasan perairan berdekatan dengan kutub selatan. Tompok hijau yang nampak seperti sedang bergerak ini dianggarkan sebuah makhluk yang sangat-sangat besar. Ini tular di media sosial, ramai yang tertanya-tanya dan ramai yang percaya itu adalah Kraken yang masih lagi hidup. Namun begitu, ini telah disangkal oleh Andrew Taylor dari Southern Fried Science. Katanya, ini adalah sebuah batu besar berukuran 30 meter tinggi. Batu-batu besar di lautan ni sering disalah anggap sebagai raksasa laut sejak dari abad ke-19 lagi. Jadi tidak mustahillah ramai yang terpedaya dengan kelibat batu tersebut. Dan kita semua boleh menarik nafas lega yang sebenarnya Kraken tidak lagi wujud. Kraken ni sehari sebelum tu saya tengok di dalam Pirates of the Caribbean. Di dalam cerita tu ada raksasa Kraken. The Kraken! Saya tengok di internet tiada lag langsung. Kenapa tiada lag? Sebab saya menggunakan Maxis Home 4G Wi-Fi. Saya pakai Maxis Home 4G ni untuk tengok movie, untuk upload video, untuk tengok YouTube, macam-macam saya buat. Tiada lag langsung. Antara fungsi yang paling saya suka ialah unlimited data. Kamu boleh surf internet, kamu boleh tengok movie yang kamu suka, kamu boleh stream music, kamu boleh tengok YouTube tanpa kamu perlu risau pasal kuota. Sebab Maxis Home 4G ni unlimited. Bukan itu sahaja, Maxis Home 4G ni tiada 24 bulan kontrak. Dan untuk pasang benda ni sangat-sangat senang sebab dia bukan fiber. Jadi kamu boleh plug and play. Jadi sesuai untuk mereka yang tiada coverage fiber di sekitar kawasan rumah. Bukan itu sahaja, kalau kamu subscribe plan Maxis Home Fiber ni, kamu boleh subscribe untuk mendapatkan TV Samsung 65 inci ataupun 50 inci. Bukan saja dapat unlimited data, kamu boleh tengok show kegemaran kamu di Samsung TV. Jadi saya ingin sarankan ataupun cadangkan kepada mereka yang tengah cari Wi-Fi untuk letak di rumah tu, bolehlah tengok Maxis Home 4G. Saya akan tinggalkan link di sini dan kita teruskan dengan teori konspirasi di lautan yang seterusnya. 2. UFO di dasar lautan Baltik. Ini adalah sebuah teori konspirasi yang hangat didebatkan sekitar tahun 2011 dahulu.
Sebuah kumpulan pengkaji lautan dikenali sebagai Ocean X Team berlayar ke lautan Baltic untuk mengesan bangkai kapal di dasar. Tapi lain yang mereka jumpa, kumpulan yang diketuai oleh Peter Lindbergh dan Dennis Eberg itu menemui satu objek pelik di dasar lautan Baltic selepas mengimbas dasar lautan dengan sonar. Untuk pengetahuan semua, kedalaman lautan Baltic ialah 459 meter. Sebagai perumpamaan, kalau KLCC diterbalikkan, punca menara belum menyentuh dasar sebab KLCC hanya 421 meter. Objek misteri tersebut dikatakan mempunyai struktur yang berbentuk seperti pelantar. Ada yang berbentuk tangga dan struktur-struktur lain yang tidak mungkin terbentuk secara semula jadi. Setahun kemudian, mereka kembali ke sana tapi menurut mereka, kajian mereka diganggu oleh gangguan elektrik yang misteri. Penemuan mereka ini mendapat perhatian media dan ramailah, khususnya ahli konspirasi teori yang membuat spekulasi masing-masing. Kononnya itu adalah UFO yang berada di sana sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Ataupun ada yang menganggap itu adalah portal ke dunia lain. Selain itu, ada yang percaya itu adalah Stonehenge di bawah air. Walaupun begitu, ramai pakar yang mengkritik penemuan Ocean X Team ini dan berpendapat objek tersebut ialah formasi geologi yang terbentuk di situ ratusan ribu tahun dahulu. Dan apa yang diceritakan hanyalah gimmick dan gimmick semata-mata untuk mendapatkan perhatian ataupun mereka tersalah tafsir objek yang ditemui. Itulah konspirasi UFO di dasar lautan Baltic. 1. Kerak misteri di dalam perut bumi. Ini bukanlah di lautan, tetapi ini adalah penemuan yang lebih dalam dari dasar lautan, iaitu di dalam kerak bumi. Di sekolah, kita diajar yang bumi mempunyai 4 lapisan, iaitu kerak lapisan teratas, di mana kita berada, diikuti dengan mantle, teras luar dan teras dalam. Tapi tahun ini, 2021, Australian National University telah menemui satu lagi lapisan misteri yang terletak di dalam teras dalam bumi. Teori ini memang ada dicadangkan sebelum ini oleh para saintis tapi ia tidak pernah disahkan. Tapi menurut Australian National University, dengan menggunakan algoritma menganalisa perut bumi, mereka telah menemui bukti kewujudan kerak misteri tersebut. Bila ini tersebar, maka ahli konspirasi teori pun mula membuat spekulasi mereka sendiri. Kononnya ramai yang percaya ini adalah bukti kewujudan Hollow Earth. Satu teori yang percaya wujud lagi satu peradaban lain di dalam kerak bumi, di mana manusia-manusia yang tinggal di peradaban ini tidak pernah keluar ke permukaan, hanya hidup bersembunyi di sebalik kegelapan. Teori ini dicadangkan sekitar abad ke-17 dahulu oleh Edmund Halley dan masih dipercayai oleh setengah orang sehingga hari ini. Tapi teori konspirasi kekal teori konspirasi, ia telah berkali-kali dinafikan oleh pakar dan dianggap sebagai satu teori yang mengarut, kisah legenda dan satu mitos. Tapi manalah tahu, mungkin dengan teknologi yang lebih canggih pada masa hadapan, mungkin kita boleh mendedahkan sesuatu yang kita tidak tahu lagi tentang bumi kita sendiri. Macam juga teknologi sekarang mendedahkan kewujudan kerak misteri bumi. Itulah teori konspirasi terakhir kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Saya ada satu soalan untuk semua goers. Di antara konspirasi-konspirasi ini, mana satu yang anda rasa paling menakutkan? Bagi saya, mungkin juga pasal Kraken tu. Bayangkan kalau Kraken memang benar-benar ada, macam mana mereka yang berlayar di lautan tu? Tapi mujurlah, itu hanyalah sebuah batu yang sangat-sangat besar. Macam mana pula dengan anda? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk sokong penaja kita pada hari ini. Kamu pergi page dorang, kamu like page dorang, kamu check it out link yang akan saya sertakan di sini ni. Make sure kamu check Maxis Home 4G sebagai penaja video Kubi-Kubi-Go pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kerana menonton. Akan lebih banyak lagi episod menarik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-Kubi-Go menarik setiap hari.